Punyalah jelas benda tu terbang daripada bawah, bawa ke atas. Pakai baju putih, rambut menggebang. Takkan kau tak nampak kot? اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar korang semua? Aku harap sihat-sihat belaka semua kawan-kawan aku yang dengar Malam Mistik malam ni. Okay, welcome back guys to Malam Mistik. Okay, sorry guys. Kebelakangan ni aku kurang upload video sikit. Ada dua sebab guys. Pertama, aku kurang sihat. Lepas tu pula ada macam-macam hal yang berlaku kat dalam studio kecil aku ni, yang buat masa ni aku tak mampu nak cerita kat korang lagi. InsyaAllah guys, ada waktu nanti, ada rezeki nanti aku ceritakan apa yang berlaku kat dalam studio aku ni kebelakangan ni. Okay? Okay, yang kedua pula, aku memang sikit busy dengan kerja-kerja hakiki aku. So sedikit sebanyak tu waktu aku terkejar-kejar sikit beberapa minggu ni. Itulah kan, nak sangat jadi YouTuber kan. Padan lah dengan muka aku ni. Okay guys, cukup-cukup lah dengan cerita aku kenapa aku lewat upload video kebelakangan ni. Okay, aku nak sambung dengan kisah yang aku nak sampaikan kat korang kali ni. Okay, kisah kali ni guys, kisah abang lori. Yang mana kawan-kawan aku yang bawa lori ni, aku nak pesan awal-awal kat korang, cerita yang aku nak sampaikan kat korang ni bukanlah tujuannya nak menakut-nakutkan korang sebagai seorang driver lori. Cuma satu kisah yang aku rasa kita ni sama-sama boleh jadikan sebagai tauladan. InsyaAllah guys, itu je aku nak bagi tahu awal. Okay? Sebelum aku nak start cerita malam ni guys, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku, boleh bantu belanja subscribe kat channel aku ni. Dan tekan loceng tu sekali, kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa yang akan datang. Baru-baru ni member aku tanya dengan aku, apa yang aku dapat kalau aku subscribe channel kau ni Nas? Aku nak jawab ni, yang untungnya memang adalah aku. Tapi bila makin ramai yang subscribe channel aku ni, aku pula akan lagi semangat nak buat video yang lagi bagus-bagus. Supaya korang dapat tengok video aku dengan lebih syok lagi. Itu untungnya kat korang tu. Setiap support daripada korang ni buat aku sentiasa lagi bersemangat nak bercerita guys. Sumpah guys. Setiap kali aku tengok ada subscriber baru, aku rasa seronok. Okay, dah. Jom layan je cerita ni guys. Let's go. Kisahnya bermula macam ni. Beberapa tahun yang lepas, si Ima ni dia nak pindah rumah daripada Pahang ke Kuala Lumpur ikut suami dia. Orang baru kahwin guys. Kena ikut suami pindah rumah. Suami Ima ni sewalah lori kawan dia ni untuk ambil barang daripada Pahang tu untuk bawa balik ke Kuala Lumpur. Nama member suami dia ni Aziz. Suami dia plan nak naik lori sama-sama je guys, daripada Kuala Lumpur menuju ke Pahang. Bukan apa, senang nak tunjuk jalan nanti. So tak payahlah nak naik dua kenderaan pada satu masa. Senang cakap, dekat seat depan lori tu ada 3 orang yang duduk. Imah duduk paling kiri sekali, suaminya duduk dekat tengah, si Aziz pula sebagai driver. Masa bertolak daripada KL tu, waktu dah mula petang dah. Pada awal rancangannya diorang ni nak bertolak tengah hari. Entah apa sebabnya pula, tiba-tiba terganjak waktu tu lewat sampai ke petang. Masa perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pahang tu, sebenarnya tak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku. Cuma perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pahang tu terasa macam lama sangat. Sebabnya masa perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pahang tu, tak ada apa perkara pelik pun yang berlaku. Cuma perjalanannya daripada Kuala Lumpur ke Pahang tu terasa macam lama sangat. Sebabnya si Aziz ni, dia bawa lori perlahan sangat, walaupun masa tu lorinya kosong je. Entah kenapa pula si Aziz ni bawa lori macam siput agaknya. Ini fikir si Imah ni.
Sampai Alhamdulillah. Maaf guys, sedawa baru lepas makan. Sampai kat lokasi rumah si Ima ni yang kat Pahang tu, hari pun dah malam dah. So diorang ni pun bergegas lah teruskan kerja memunggah barang ni, semua naik ke dalam lori tu. Diorang ni kena cepat-cepat settlekan kerja memunggah ni, sebab hari makin lama dah makin lewat. Lepas Ajis settle susun-susun barang dalam lori tu, suami Ima ni ajaklah pergi makan dulu sebelum gerak balik ke Kuala Lumpur. Sambil makan tu bolehlah relax-relax kejap lepas penat angkat barang-barang tadi kan. Cas lah dulu tenaga sebelum nak rempuh perjalanan naik ke KL pula. Ni fikir suami si Ima ni. Lepas 40 minit diorang rehat sambil makan-makan tu, diorang ni pun mulakanlah perjalanan daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Masa ni jam dah lebih kurang pukul 12 malam dah. Suasana pun dah mula kelam-kelam aja. Dalam perjalanan balik tu, Ajis kata yang dia akan lalu jalan lama, Jalan Bentong ke Genting Sempah. Ima pun tak tahu sangat pasal jalan ni. Kalau Ajis ni memang dia tahulah selok-belok jalan ni, dah nama pun driver lori kan. Tapi Ima pernah dengar jugalah yang jalan ni memang sikit seram guys. Tapi Ima ni dia tak petikai apa pun, sebab tugas dia pun duduk dalam lori santai je, duduk sebelah, duduk relax je, bukannya driver pun. Lagipun suami dia pun nampak relax je. Kiranya setujulah dengan keputusan Ajis ni yang nak lalu ikut laluan tu. Entah kenapa Ajis nak lalu kat situ pun, Ima pun tak tahu. Mungkin lebih dekat jaraknya. Ini agak Ima masa tu. So sepanjang perjalanan tu, Ima ni dia tak dapat nak tidur. Tak tahulah kenapa. Susah betul nak lelap walaupun badan dia ni memang terasa letih sangat lepas angkat barang-barang masa pindah tadi. Mungkin dia tak berapa selesa agaknya nak tidur dalam lori. Lagipun guys, ini kali pertama pengalaman dia naik lori. Jauh pula tu sekali perjalanannya. Jadi dia memang berjagalah sepanjang perjalanan daripada Pahang tu untuk sampai ke Kuala Lumpur. Sebelum sampai ke Genting Sempah tu, kat tepi jalan ada satu tokong Cina yang kecil je tepi lereng bukit. Lepas dia Ajis lalu kat tokong tu, Ima nampak Ajis ni dia main lampu tinggi, kejap-kejap lampu rendah. Kejap-kejap lampu tinggi, kejap-kejap lampu rendah. Bila sampai selekor je, si Ajis ni mesti pasang lampu tinggi. Lepas selekor, lampu rendah balik. 2 hingga 3 kali lah si Ajis ni buat macam tu. Ima ni mula terfikir tau, memang agaknya orang bawa lori ni memang macam ni agaknya, atau dia ada nampak sesuatu. Ima pun pandanglah suami dia yang duduk dekat tengah-tengah antara si Ajis dengan si Ima ni, duduk sebelah dia. Tengok-tengok suami dia sedap dah pejam mata dah, nyenyak dia tidur. Ima pun pandanglah kat Ajis pula. Tiba-tiba si Ajis ni tanya dekat Ima, "Weh, kau ada nampak apa-apa tak?" Ima tanya balik kat Ajis. Nampak apa, Jis? Ima ni sebenarnya confused, sebab dia tak faham apa yang dimaksudkan si Ajis ni bila si Ajis ni tiba-tiba tanya nampak apa-apa tak. Si Ima ni fikir mungkin maksud si Ajis ni nampak signboard ke, nampak kucing melintas ke, atau nampak orang jual buah tepi jalan. Aduhai, slow pula si Ima masa ni. Lepas tu si Ajis ni pun cakap lah, Punyalah jelas benda tu terbang daripada bawah bawa ke atas. Pakai baju putih, rambut menggerbang. Takkan kau tak nampak kot? Ima pun jawab lah, Betul, Jis. Memang aku tak nampak apa-apa pun. Lagipun aku ni bukan jenis hijab terbuka. Memang susah nak nampak benda-benda macam ni. Ima ni tanya lagi kat Ajis, So tadi yang kau main lampu kejap kecil kejap besar tu, sebab kau nampak benda tu ke? si Ajis ni mengangguk je masa tu. Sambil tu dia bagi tahu sebab benda tu dah muncul 2-3 kali guys kat tepi selekor tu. Astaghfirullahalazim. Itu pasal lah dia main lampu. Sebenarnya guys, Ima pun tak pasti apa kena mengena si Ajis ni dia main lampu tu dengan penampakan benda ni. Adakah sebab bila main lampu ni benda ni akan lari,
ataupun bila main lampu akan buat sikit kita rasa ni macam lebih selamat. Allahualam. Imah memang tak tahu apa kaitannya main lampu dengan benda yang Aziz nampak ni. Tapi dalam masa yang sama, si Imah ni dah mula rasa takut juga guys. Meremang-remang bila dia dengar Aziz cakap macam tu. Dalam hati dia kata, dahlah aku duduk kat bahagian tepi tingkap, janganlah pula dia tiba-tiba muncul kat sebelah aku. Allahu Akbar. Tiba-tiba suami Imah ni menyampuk guys. Kawasan ni memanglah ada benda tu. Kawasan dia kan. Tak tidur rupanya suami si Imah ni. Suami Imah ni pun ceritalah, dia dah beberapa kali dah sebenarnya nampak benda tu masa ulang-alik masa dia jumpa Imah ni. Sebab dia biasa balik malam lalu kat kawasan tu. Suami dia cakap selalu dekat tepi highway, dekat kawasan rumah orang asli tu, dia pernah nampak ada orang berdiri sambil lambai-lambai tangan. Tapi kepalanya tak ada guys. Kepala tak ada. Lagipun kalau dah tengah-tengah malam macam ni, siapalah nak duduk dekat situ dalam gelap ni kan. So kalau dah ternampak tu, buat-buat tak tahu je lah, buat macam tak nampak je, kata suami si Imah ni. Memandangkan si Aziz ni kerjanya memanglah driver lori, dia kata memang selalulah nampak benda-benda pelik macam tu. Aziz pun dia buka cerita guys. Dia ni jenis suka cuba jalan baru kalau hantar barang jauh, walaupun hantar barang pada tempat yang sama. Lepas tu pula dia suka ikut jalan-jalan yang berbeza. Tak tahulah kenapa dan apa sebabnya si Aziz suka buat macam tu. Memang dah jadi perangai dan habit dia agaknya. Aziz cerita lagi guys, ada satu hari ni Aziz balik daripada Johor, tapi lalu jalan dalam Negeri Sembilan ni guys. Aziz kata jalan tu lagi teruk daripada jalan Bukit Tangga dia punya selekor. Siapa yang lalu Bukit Tangga tahulah, tapi jalan ni lagi teruk daripada jalan Bukit Tangga. Tapi dia tak berapa pasti dekat area mana jalan yang dia lalu ni. Masa kejadian tu dia bawa lori sorang-sorang, tak ada teman pun. Hari dah nak masuk tengah malam dah masa tu. Sampai dekat satu selekor ni, dia nampak ada 2 orang budak perempuan pakai baju kurung tengah main dekat tepi jalan. Mula-mula tu si Aziz ni dia buat tak nampak dan buat tak tahu je. Tapi sampai lagi selekor tu, dia nampak lagi budak yang sama main dekat tepi jalan. Tapi kali ni kelibat budak tu memang makin jelas bentuknya. Memang nampak budak, 2 orang budak perempuan. Sampai selekor ketiga guys, dia nampak lagi budak yang sama dengan baju kurung yang sama main tepi jalan tu. Sudah. Lepas tu sorry guys, batuk. Lepas tu guys, budak tu pandang tajam je muka si Aziz ni, yang masa tu tengah bawa lori, tengah fokus bawa lori, tapi budak tu tenung tajam muka Aziz ni. Masa budak tu pandang tajam muka si Aziz ni, barulah si Aziz ni sebenarnya terfikir budak-budak tu sebenarnya bukan orang-orang biasa guys. Sebelum ni dia fikir mak bapak manalah yang biarkan budak perempuan main tepi jalan tengah-tengah malam macam ni. Lepas dia sedar yang budak tu bukan orang, tiba-tiba Aziz rasa badan dia ni jadi keras. Tak boleh nak pijak brek pun susah dah nak kawal lori tu. Dia kata pedal brake tu dia tak boleh pijak dah. Keras betul kaki dia rasa. Dah lah masa tu tepi ni gaung, tak ada orang pula lalu kat kawasan tu. Dalam masa yang sama si Aziz ni pun terfikir, memang dia akan mati guys kalau dia accident dekat situ. Gaung tu memang dalam. Tak pernah lagi dia sampai menangis bila jumpa benda-benda macam ni. Tapi kali ni dia kata air mata dia tu sampai tak nak berhenti keluar. Dia cuba kawal lori dia masa tu guys, dia dah tak terkawal lah ni. Sampai satu tahap tu dia terpaksa guna tangan dia ni untuk tekan kaki dia, untuk bantu kaki dia tekan brek lori tu. Punyalah dia tak boleh nak tekan kaki dia tu dan malat dan
Dan dalam masa yang sama, punyalah takut perasaan si Hajiz masa tu. Badan dah keras dah guys, tak boleh nak gerak ni. So dia pun bacalah surah apa yang dia ingat. Tak lama lepas tu, barulah badan dia ni jadi normal balik. Tak lama lepas badan dia dah okey tu, dalam perjalanan tu, dia nampak satu gerai orang jual lemang kat tengah hutan macam tu. So dia pun tak fikir panjang, si Hajiz ni pun berhenti kat tepi tu untuk pergi minum kat gerai tu. Dalam hati dia ni, dia nak minum kat situ sebab nak tenangkan perasaan dia sekejap. Tapi pakcik gerai tu pun tanya dengan si Hajiz ni, Nak, awak nak ke mana dah lewat macam ni? Jalan ni bahaya kalau lalu malam-malam macam ni. Orang dah tak lalu jalan ni dah. Sebab dah ramai sangat yang jatuh ke gaung ni. Ada juga mayat yang tak jumpa langsung pun ada ni. pakcik tu sambung lagi guys. Dia kata yang Hajiz ni bertuah sebab terselamat. Ramai yang terbabas ke gaung bila lalu jalan ni. Kira Hajiz ni terasa lega lah bila dengar pakcik tu cakap macam tu. Lepas minum, Hajiz pun terus gerak balik. Dalam perjalanan dia nak gerak balik tu, barulah dia terfikir, gerai tadi yang dia berhenti minum tu betul-betul wujud ke? Siapa yang nak buat gerai tengah-tengah hutan macam ni kan? Dah lah tak ada rumah kat kawasan tu. Pakcik tu sendiri pula yang cakap jalan ni memang tak ada orang yang lalu malam-malam. Kalau dia tahu tak ada orang yang lalu jalan tu malam-malam, kenapa dia nak buka berniaga lemang pula tepi jalan? Sudah. Tobat dah guys, si Hajiz ni tak nak lalu jalan tu lagi. Serik betul dia rasa. Tak kisahlah kalau ada kelendan sekalipun yang sebelah dia, memang takkan lagi lah dia lalu jalan tu. Misteri gerai tu sampai ke sudah, dia pun tak tahu gerai tu wujud ke ataupun gerai tu tak wujud. Lepas dia Hajiz cerita kisah lama dia tu, tiba-tiba Hajiz ni bagi tahu, laju pula lori aku ni bergerak. Masa awal-awal gerak daripada KL, punyalah berat rasanya. Slow nak mampus geraknya, tekan minyak pun tak nak jalan, kata Hajiz guys masa tu. Kesimpulannya, bukan Imah je rasa lori yang Hajiz bawa tu slow awal-awal tadi tu. Hajiz sendiri pun sebenarnya rasa pelik. Entah ada yang menumpang daripada awal lagi perjalanan diorang ni. Wallahualam. Cerita pasal driver lori guys. Kalau cerita pasal driver lori ni, tak usah cakap lah. Asal kata driver je, memang macam-macam hal yang mesti pernah berlaku kat diorang ni. Kalau hati tak kental ni, jangan cuba-cubalah nak jadi driver lori ni. Lagi pula driver lori yang selalu trip dia long distance ni. Aku yakin guys, pengalaman diorang ni memang dahsyat. Aku respect kat korang guys. Aku respect kat driver lori. Semoga urusan korang ni sentiasa dipermudahkan. Kita doakan sama-sama guys untuk driver-driver pilot-pilot lori ni. Okey, sebelum aku tamatkan cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita daripada channel aku ni di masa akan datang guys. Jangan lupa share sekali cerita aku ni guys, bantu aku sikit. Okey guys, yang mana menyampah tengok muka aku kat YouTube ni, aku sarankan korang boleh juga jumpa aku dekat Spotify Podcast guys. Korang search je Malam Mistik, InsyaAllah terpampang muka aku kat situ. Okey, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Korang kena jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.